Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Imran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 14 April 2020. Satu lagi kes kematian akibat COVID-19 dicatatkan di Sabah semalam. Kematian di Kota Kinabalu itu menjadikan jumlah keseluruhan yang terkorban akibat pandemik tersebut 4 kes setakat ini. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, terdapat 14 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan di negeri ini semalam menjadikan jumlah keseluruhan 280 kes. 6 daerah yang mencatatkan kes baharu iaitu Tawau 8 kes, Kota Kinabalu 2 kes dan 1 kes masing-masing di Lahadatu, Tuaran, Penampang dan Keningau. Jumlah pesakit sembuh kekal 108 pesakit, manakala 168 pesakit masih dirawat. Sementara itu, Tawau yang merupakan zon merah kekal merekodkan jumlah kes tertinggi dengan 79 kes, diikuti Lahadatu dan Kota Kinabalu masing-masing 39 kes, Sandakan dan Tuaran masing-masing 20 kes. Mayat seorang lelaki yang ditemui tergantung di pokok di kawasan Kampung Pondo, Pulau Gaya, berhampiran Bandaraya Kota Kinabalu 6 April lepas didapati positif COVID-19. Sehubungan itu, kesemua 12 anggota polis yang mengendalikan mayat berkenaan diarah menjalani saringan kesihatan. Bercakap dalam sidang media, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibi Manjinji berkata, anggota polis terlibat kini menjalani kuarantin di kediaman masing-masing sementara menunggu keputusan ujian saringan. Setelah membuat pemeriksaan, hari Sabtu lepas kita dapat keputusan yang si mati adalah positif COVID-19. Jadi hasilnya hari ini kita telah berhubung dengan pihak hospital untuk ambil tindakan. Beliau juga berkata kesemua anggota yang bertugas ketika itu telah mengambil langkah-langkah pemakaian selamat termasuk memakai penutup hidung dan mulut serta sarung tangan. Sementara itu, SCP Habibi berkata mayat lelaki itu masih belum dituntut. Setakat ini, kes tersebut masih diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Dalam kejadian kira-kira 8.15 pagi 6 April lepas, seorang lelaki tanpa identiti dipercayai warga asing ditemui tergantung di pokok di kawasan Kampung Pondo, Pulau Gaya. Mayat lelaki itu ditemui penduduk di kawasan bukit di kampung berkenaan sebelum mereka menghubungi polis. Keputusan menetapkan waktu operasi perniagaan dan perkhidmatan penting di Sabah yang berbeza berbanding di peringkat nasional dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dibuat selepas mengambil kira kesesuaian di negeri ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata Sabah telah mengambil kira semua aspek sebelum membuat keputusan tersebut. Kita melihat bahawa tempoh operasi yang kita tetapkan itu adalah mencukupi untuk mereka melaksanakan services yang ditentukan itu. Jadi adalah memadai. Kan kita mesti balik kepada tujuan asal apa ini MCO untuk mengawal pergerakan. Beliau menjelaskan perkara itu dalam sidang media selepas menerima sumbangan 161,000 helai penutup hidung dan mulut dan 1,165 helai PPE dari 4 buah syarikat iaitu KTS Trading Sabah, Malaysian Relief Agency, Master DIY Trading Sabah Sendirian Berhad dan The Edge. Sumbangan tersebut akan diedarkan kepada hospital, klinik kesihatan dan pejabat kesihatan daerah. Datuk Safar juga berkata, kerajaan negeri tidak menghalang operasi mana-mana perkhidmatan penghantaran barangan penting. Pelbagai pihak di Sabah tampil membantu Barisan Hadapan yang sedang berjuang menangani penularan pandemik COVID-19, khususnya petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan membekalkan peralatan pelindung diri PPE. Di Ibu Negeri Politeknik Kota Kinabalu mengambil inisiatif menghasilkan pelindung muka berjumlah 1,001 unit untuk kegunaan anggota kesihatan Barisan Hadapan di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah.
Projek penghasilan pelindung muka ini digerakkan sekumpulan pensyarah Politeknik Kota Kinabalu diketuai pengarahnya teknologis Zainab Osman. Pelindung muka merupakan antara komponen penting pelindungan diri untuk anggota kesihatan sebagai pelengkap PPE sekaligus mengurangkan risiko jangkitan terhadap doktor dan jururawat yang terdedah secara langsung kepada wabak COVID-19. Sebelum ini juga kita telah mengedarkan beberapa unit face shield ini di klinik kesihatan Telipok, klinik kesihatan Mengatar dan juga klinik komuniti di PCC. Alhamdulillah, supaya sumbangan kecil daripada Politeknik dapat membantu frontliner untuk bertugas dengan lebih rasa selamat lagi dan rasa. Beliau memberitahu RTM selepas menyerahkan sumbangan pelindung muka kepada pengarah Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Dr. Tan Bee Huai. Sudah tentunya ini akan meringankan beban kita untuk menggunakan lebih banyak wang untuk memberi alat pelindung diri yang sangat-sangat diperlukan apabila menunggu gelombang baru yang akan datang. Sementara itu di Tanjung Aru, Pertubuhan Memperkasa Anak Sabah Permas mengedarkan sumbangan barangan keperluan harian kepada penduduk kampung Tanjung Aru Baru yang hilang punca pendapatan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut pengerusi Permas Syazam Halik Zaman, persatuan atau badan bukan kerajaan NGO yang berkaitan digesa memainkan peranan masing-masing bagi memastikan kumpulan yang terjejas akibat PKP mendapat bantuan sewajarnya, khususnya bantuan makanan. Ramai yang turun memberi bantuan kepada yang memerlukan dan ada juga yang tersilap pandang, tercicir. Jadi kami ambil kesempatan ini untuk memberi kepada mereka yang tercicir. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM ketika mengagihkan bantuan kepada Ketua Kampung Tanjung Aru Baru, Jemin Minin di Kota Kinabalu. Sementara itu, Jemin memaklumkan sumbangan ini bagi meringankan beban penduduk kampung, menyediakan keperluan harian untuk keluarga setelah sumber pendapatan mereka terjejas akibat tidak berniaga. Sebanyak 6 keluarga menerima bantuan tersebut. Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah meneruskan sesi kuliah secara dalam talian susulan penularan pandemik COVID-19. Rektor UiTM Cawangan Sabah, Profesor Madya Datuk Abdul Kadir Roslin berkata, semua kelas di kampus UiTM Sabah diadakan secara dalam talian bermula semalam. Semua aktiviti pengajaran pembelajaran dilaksanakan secara ODL. Maksudnya secara jarak jauh dan secara dalam talian ataupun melalui juga kaedah yang boleh kita menyampaikan kita punya aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas majlis penyerahan sumbangan Yayasan Nur Jauhar YNJ oleh pengurusinya Alhamra Tun Dr. Johar di Kolej Mantanani UiTM Cawangan Sabah di Kota Kinabalu. Mengenai keadaan pelajar universiti itu yang terpaksa tinggal di Kolej Kediaman sejak pelaksanaan PKP 18 Mac lalu, Datuk Abdul Kadir berkata semua pelajar terlibat dalam keadaan baik dan akan terus berada di kolej sehingga PKP tahap 3 berakhir 28 April ini. Lebih 400 pelajar dari Semenanjung, Sarawak dan beberapa daerah di Sabah berada di Kolej Kediaman. Menurut Datuk Abdul Kadir, semua keperluan terutama bekalan makanan sentiasa diberi perhatian oleh pihak pengurusan selain sumbangan pelbagai pihak yang prihatin. Katanya ibu bapa sentiasa diberikan maklumat terkini berhubung keadaan anak masing-masing. Pada masa sama cadangan dan aduan daripada ibu bapa turut diberi perhatian. Biarpun sedar akan risiko terdedah kepada wabak COVID-19, namun demi memastikan bekalan makanan sampai kepada pelajar terjejas, Sukarelawan Universiti Malaysia Sabah UMS meneruskan tekad mengagihkan bantuan. Tidak mengabaikan aspek keselamatan dan kebersihan, para sukarelawan sentiasa mematuhi nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia termasuk menggunakan cecair pembasmi kuman, memakai penutup mulut dan hidung selain mencuci tangan dan membersihkan diri. Ikuti siri 2 laporan khas Sukarelawan UMS bersama wartawan Sahira Samain.
Seawal 8 pagi, sukarelawan ini sudah berkumpul untuk membungkus dan mengagihkan makanan kering mengikut jumlah dan lokasi agihan pelajar terjejas yang memerlukan. Setiap bungkusan mengandungi makanan kering seperti beras, gula, minuman 3-in-1, minyak masak, biskut, tepung, telur dan minuman. Sekitar jam 12 tengah hari, skuad sukarelawan ini mula bergerak keluar UMS menuju ke lokasi pelajar yang memerlukan bekalan makanan. Antaranya rumah sewa sekitar Kompleks Beli Belah One Borneo, University Apartment, Kingfisher dan Angkasa Apartment Kota Kinabalu. Alhamdulillah, UMS sendiri telah pun mengutamakan punya keselamatan dengan menyediakan face mask sebelum kami pergi untuk bagikan makanan, sanitizer, dan kami sendiri pun telah pun mencari jalan ataupun inisiatif. Selepas saja kami pergi agihkan makanan, kami akan cuci tangan . Saya tak rasa benda ni adalah satu benda yang sia-sia sebab apa yang kami lakukan ni adalah untuk membantu pihak UMS sendiri dalam memberikan bantuan terhadap student-student UMS. Usaha murni ini turut mendapat pujian pelbagai pihak. Saya amat menghargai kelab sukarelawan di mana sudi membantu kami untuk memberi sumbangan dari segi makanan dan saya amat menghargai jasa mereka. Saya sangat bangga dengan Jakmas Non-Resident. Mereka tolong kami pelajar yang masih kekal di luar UMS, mereka bagi kami bahan kering. Sebab sekarang tempoh IMO kan, kita susah nak keluar. Tempoh PKP kini memasuki tahap 2. Namun sukarelawan UMS tetap gigih menjalankan tanggungjawab itu sehingga ada di antara mereka yang meraihkan hari kelahiran dalam suasana bekerja keras demi memastikan orang lain mendapat bekalan makanan. Memikul tanggungjawab sebagai sukarelawan untuk mengagihkan barangan keperluan asas kepada ribuan pelajar UMS dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini bukan perkara mudah. Namun segala penat lelah ini perlu dilupakan demi memastikan misi kemanusiaan ini dapat dilaksanakan bagi memastikan pelajar terjejas terus mendapat bekalan makanan. Sahira Samain, RTM. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan Stay at Home, duduk di rumah jangan keluar. Saya Emran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.